Wahai para wanita semua, sikat tak rambut suami? Subhanallah. Mungkin kita cakap, alah dah tua Ustazah, sikat sendirilah. Mungkin dia cakap dah botak Ustazah, baru tahu hari ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang kita nampak, tangan dan sikat dan rambut bersentuh, tapi yang sedang bersentuh adalah hati. Kita urut tadi nampak tangan dengan bahu bersentuh, yang sedang bersentuh adalah hati. Bila Nabi buat dan kita ikut, dia mesti ada berkat dan ada rahmat. Nabi sikat rambut, Nabi bila minum air, ya Allah, kita tahu ini semua kisah daripada riwayat yang sahih, isi-isi Nabi yang cerita. Nabi tanya, ya Aish, Nabi panggil Aisyah, ya Aish, panggilan pendek, kadang Humairah kan. Minum kat mana tadi? Minum sini. Rasulullah pun pusing gelas, minum, letak bibir di tempat bibir Sayyidah Aisyah. Kita kan terbalik kan. Awak minum kat mana tadi? Okey, kita pun pusing. Betul lah, Masya Allah. Sama dengan makan daging, saya cerita. Rasulullah tanya, di mana kamu gigit? Nak gigit di tempat yang sama. Kita, jauh lagi lah, tukar sudu. Sudu saya masing. Ini sudu awak kan? Awak gunakan? Ini sudu saya. Awak jangan guna sudu saya. Macam tu. Kalau tahap yang lebih luar biasa, Nabi kongsi kayu sugi. Ini Aisyah cerita, riwayat yang sahih. Bila Rasul nak bersugi, Rasul minta Aisyah dulu mulakan. Guna kayu sugi, basuh, Rasulullah guna balik. Bukan tak basuh lah. Boleh buat. Bangsa nak bergigi, awak mula dulu. Kalau nak cerita siapa paling romantik di dunia, Rasulullah paling romantik. Kita tak terbuat macam Rasulullah buat. Isi sakit Rasulullah rawat sendiri. Romantik Rasulullah. Rasulullah balik rumah, walaupun pangkat kedudukan Rasulullah sangat tinggi, kekasih Allah, Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik makhluk, paling sibuk, apa jawatan Rasulullah tak pegang, paling berperang yang sangat hebat, balik rumah, cabut semua jawatan, jadi seorang suami yang sebenar-benarnya. Inilah yang Nabi sebut, khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Dan wa ana khairukum li ahli. Dan akulah orang yang paling terbaik untuk ahli keluargaku. Siapa berani declare macam ni? Nabi Muhammad je berani declare. Sebab Nabi buat betul-betul. Bayangkanlah kalau saya ceramah, saya cakap, okey, ciri-ciri isteri yang baik begini-begini. Dan saya lah contoh isteri yang terbaik. Muntah semua. Siapa saya nak declare, nak bagi tahu? Tak layak, tak ada manusia. Tapi Nabi sebut, wa ana khairukum li ahli. Dan sayalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Kita ni kadang-kadang, tapi yang kita sebut pasal ni, sebab pasal ukhuwah, hubungan suami isteri, hubungan keluarga. Sebab dalam kitab Al-Kabair ni, dosa-dosa besar ni, ada satu tajuk, bab silaturahim, bab hubungan dalam keluarga, hubungan silaturahim ni. Antara sebab ramai manusia dicampakkan ke dalam neraka sebab hubungan silaturahim. Subhanallah. Dalam kitab ini diceritakan, dalam satu majlis ilmu, saya tak ingat, kalau saya belik saya jumpalah ni. Ada antara sahabat Nabi masa ni setelah kewafatan Nabi SAW. Sahabat Nabi ni menyampaikan ilmu. Sama ada Anas bin Malik, macam itulah kan. Lepas tu, sebelum ketika Saidina, saya tak sebutlah mana-mana nama sahabat, tapi di kalangan sahabat Nabi. Masa nak mula majlis ilmu, dia sebut begini. Dia kata, hendaklah ada di kalangan kamu yang memutuskan silaturahim untuk keluar, maksudnya untuk beredar daripada majlis ini. Kerana aku mendapati rahmat Allah tertahan dalam majlis ini. Kerana ada salah seorang daripada ahli majlis ilmu yang mana memutuskan silaturahim. Lalu adalah bangun seorang pemuda keluar daripada majlis, terus jumpa mak saudara dia, meminta maaf. Lalu mak saudara dia tanya, kenapa? Tiba-tiba kamu minta maaf, dah lama tak tegur ni, ada konflik kan? Lalu dia kata kerana sekian-sekian. Lalu dia masuk balik dalam majlis ilmu. Kemudian dia bertemu dengan sahabat Nabi bertanya. Lalu dia menjawab, sesungguhnya orang yang memutuskan silaturahim, dia juga terputus daripada rahmat Allah. Kita kadang-kadang cari solution masalah rumah tangga begini-begini, masalah rezeki sempit begini. Rupanya kerana kita ada berputus silaturahim. Tak tahulah dengan keluarga dekat ke keluarga jauh ke. Dengar tu. Dia ada muzik iringan. Bila macam berdebar sayu tu kan. Sebenarnya boleh terus je. Dia akan menambah rasa sayu. Okey, muslimin muslimat. Silaturahim dengan suami isteri, silaturahim dengan anak-anak. Ramai mana ya hari ini kita nak raya dah ni. Ramai yang akan sebut, saya bukan tak boleh maafkan. Kalau dia minta maaf, saya akan maafkan.
Cuma dia tak minta maaf. Sekarang ni muslimin muslimat, sama ada siapa yang salah, siapa yang betul, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, yang akan dapat kemaafan Allah, yang akan dapat pengampunan Allah, dapat masuk melalui pintu kemaafan Allah Akbar, mereka yang memberi maaf walaupun tidak diminta maaf. Ada orang sombong, dia tak heran pun, alah kau maaf ke tak maaf aku tak kisah pun. Kan ada orang yang sombong. Kita memaafkan orang bukan untuk orang tu, memaafkan adalah untuk diri kita sendiri. Memaafkan tidak mengubah masa lalu kita, tetapi memaafkan mengubah masa depan kita sampai mahsyar, sampai di akhirat, sampai masuk syurga. Hebat orang yang memberi maaf. Sebab itu saya nak menyerulah sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, kita bulan Ramadan 10 hari terakhir, dekat nak raya, saling bermaafan dengan sepenuh hati. Tak apalah kita bagi mesej dulu. Walaupun kita kata, kalau saya mula Ustazah dia lagi sombong, dia akan cakap, tahu pun kau salah, contoh kan. Sekarang ni tolak tepilah apa yang dia kata apa. Sekarang ni fikir kita dengan syurga, kedekatan kita dengan kemaafan Allah, kedekatan kita dengan syurga Allah. Kalau betul, kadang-kadang kita perlu kekuatan macam ni. Ya Allah, aku memaafkan dia ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Kalau kerana dia tak kuat, terbayang muka pun tak kuat. Tapi kerana syurga-Mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah, aku memaafkan dia. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Cerita bab silaturahim dalam kitab Kabair ini menceritakan tentang ada seorang lelaki, dia menempuh perjalanan nak pergi ziarah. Kita kan nanti open house kan, 24 jam open house kan. Setiap hari open house sampailah habis Syawal. Tapi pengalaman kita sebelum Covid, tak cukup Syawal, dia extend lagi. Betul tak? Lepas tu adalah suara, apa ni, raya sampai sebulan, raya sehari 2 hari. Saya kata, apa salahnya bersilaturahim, berziarah, membina hubungan? Tak ada masalah. Nak buat sepanjang tahun pun tak apa. Betul, kita akui, raya adalah satu hari itulah. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi SAW cerita ni, hadis yang sahih ni, dalam kitab ni ada cerita, ada seorang lelaki menempuh perjalanan pergi ziarah saudaranya. Lalu Allah mengutuskan malaikat untuk bertanya kepada dia, tujuan apa dia pergi ziarah? Tujuan apa pergi ziarah? Lalu malaikat bertanya, apakah tujuanmu untuk melakukan ziarah? Lalu dia pun menjawab, aku menziarahinya kerana Allah, kerana mengasihi dan mencintainya kerana Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat itu berkata kepada lelaki itu, sebab kamu mengasihi dan menziarahi kerana Allah, maka Allah juga mencintaimu, Allah juga mengasihimu. Allahu Akbar. Yang kita nanti buat open house, ada pergi sampai perjalanan 2 jam, 1 jam, tak sia-sia. Ada orang, jauh lah. Nak pergi ni, mak saudara panggil ni, jauh lah. Daripada sini nak pergi Perak, jauh lah. Baik pergi iktikaf di masjid. Ayat tu kan. Baik buat amal ibadah, banyak pergi pahala. Dia tak faham perjalanan menuju nak ziarah itu diberi pahala yang begitu besar, dapat cinta Allah. Subhanallah. Dan saya suka juga berpesan pada diri saya, sahabat-sahabat, tolong utamakan keluarga, barulah kawan-kawan, barulah rakan sekerja. Dalam hadis, dalam bab kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar ini diceritakan, dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya Allah enggan memandang sedekah orang yang memberi kepada yang jauh tetapi tidak memberi kepada yang dekat. Yang dirujuk dimasukkan yang dekat adalah ahli keluarga. Kita duduk tolong jauh sampai Palestin, bukan salah, memang bagus. Madrasah itu madrasah ni, masjid tu masjid ni. Tapi ada adik-beradik yang susah, kita tak tolong. Ada mak saudara, pak saudara, ada sepupu sepapak yang susah, kita tak tolong. Sebab apa? Nak tolong ahli keluarga terdekat sangat mencabar. Sebab kita akan diuji dengan apa? Keikhlasan. Dulu tanya aku susah, dia tak tolong pun. Dia tengok macam tu je, duit raya anak pun bagi RM1 je, padahal kaya. Kita jadi susah. Lepas tu nak tolong sepupu, dulu masa kecil dia bully aku. Kadang bukan nak tolong ni, tapi geram dekat mak dia. Bukan tak nak tolong sepupu, tapi mak saudara tu mulut celupa sangat. Geram lah. Adik-beradik, dia tu malas. Saya nak sebut pasal malas ni kan. Ini hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus-Shalihin, baru baca dalam bab yang lepas. Ada seorang sahabat ni, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia 2 bersaudara, selalulah hadir dalam majlis ilmu dengan Rasulullah. Satu hari dia pergi jumpa seorang Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya saudaraku yang tak datang bersamaku ini, dia malas nak bekerja, dia tak nak bekerja, dia tak cari rezeki. Jadi dia mengharapkan Rasulullah nasihatlah adik dia ni. Tapi orang yang soleh, orang yang baik,
selalu buat ibadah, selalu datang majlis ilmu bersama dengan dia dalam majlis Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab apa? Boleh jadi, Nabi kata, boleh jadi rizkimu asbab saudaramu. Boleh jadi rizkimu asbab saudaramu. Subhanallah. Dia rasa tak puas hati ni. Sebab memang dia tolong adik dia tu, asyik ni. Dalam keluarga kita, kadang keluarga kecil, keluarga besar, ada adik-beradik yang diuji perangai dia, akhlaknya malas. Jadi kita adik-beradik duduk beli baju anak dia contoh. Kita adik-beradik duduk tolong dia. Tapi hati ni rasa tak puas hati. Ingat hadis Nabi ni. Nabi sebut boleh jadi rizkimu. Dan Allah akan tambah rizki atas sebab kita tetap memberi. Dalam keadaan hati kita susah nak memberi. Tetap beri. Kita beri pada rumah anak yatim tak susah. Sebab kita tak harap balasan. Tapi bila kita memberi pada adik-beradik, kita ada mengharap balasan sikit. Kan bila hari lahir kita bagi hadiah. Tiba hari lahir kita tak bagi. Kan kita rasa nak ngungkit sikit. Oh, akak bagi, engkau langsung tak ingat ucap pun tak. Akak siap bagi hadiah lagi. Sebab itu lagi susah, lagi berat. Bila kita nak buat baik, lagi berat, lagi tinggi kedudukan amalan tu. Jadi ingat pesanan Nabi tadi. Allah enggan memandang di mahsyar kelak orang yang memberi, membantu orang yang jauh tapi tidak membantu yang terdekat. Sebenarnya afdal, pahala yang paling terdekat adalah orang yang membantu orang yang ahli keluarga. Sebab itu kalau betul prinsip ini diguna pakai, tak ada orang miskin di dunia ni. Kami NGO pergi ziarah orang susah fakir miskin. Kalau tanya ada tak ahli keluarga yang boleh bantu? Ustazah, saya sebenarnya mak ayah saya orang kaya. Kaya Ustazah. Kaya. Kalau nak sebut, dia pun sebut. Oh, saya pun tahu, oh ni orang kaya. Kawasan ni memang harta banyak, tanah banyak. Tapi sebab mak ayah saya tak setuju dengan pilihan saya. Anak 7 orang. Memang miskin. Dia rumah flat, ini. Suami bekerja, tapi itulah sekadar yang dia mampu rezeki. Adik-beradik putus silaturahim. Subhanallah. Kalau tak di Malaysia ni tak ada orang miskin. Sebab mesti ada orang miskin, mesti ada keluarga. Mesti ada saudara mara jauh dan dekat. Tapi prinsip ini tidak ditekankan dan tidak difahami. Duduk bantu orang susah. Pemurah ni. Pergi sana, pergi sini buat bantuan. Tapi ada keluarga yang susah. Bimbang, sedekah begitu banyak. Tapi Allah tak pandang. Asbab apa? Tak bantu pada ahli keluarga terdekat. Bila datang hari raya nanti, kan kadang-kadang mak ajak, jom lagi mak saudara. Tak apalah mak pergilah. Jom pergi rumah atuk saudara. Tak apalah pergilah. Ini ziarah yang paling utama. Pergi dekat ahli keluarga terdekat. Sebelum kita pergi rumah kawan-kawan yang terdekat. Sebab hari ni ramai orang berialah pergi. Ni, lepas tu minta maaf dia memilih pula. Rumah mak saudara tu duit besar. Makanan dia sedap-sedap. Yang ni orang susah. Sebab itu malaikat tu tanya. Allah suruh malaikat tanya, tujuan apa pergi ziarah? Kalau tujuan yang lain, kita takut ziarah kita sia-sia. Tapi jika tujuan kerana memang kita sayang dan kasih dia kerana Allah. Bukan kerana ada sebab-sebab tarikan yang lain. Kena jaga ni dengan mak saudara. Kalau susah dia ni orang kaya boleh minta tolong. Ini ada hidden kan. Ada tersembunyi. Subhanallah. Jadi ikhlaskan hati dalam menghubungkan silaturahim. Subhanallah. Allahu Akbar.